Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa untuk teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana kita semua maklum, kita sedang berada pada penghujung kitab ini di mana Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membicarakan tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf, ya. Jadi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka sekali saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairal jaza kepada semua para jemaah yang budiman, yang memberikan sumbangan untuk pembelian kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang insya-Allah kita akan gunakan bermula daripada minggu hadapan ataupun minggu satu lagi insya-Allah. Saya rasa bukan minggu hadapan lah, minggu satu lagi, kerana ada beberapa perkara yang suka saya kupas dan suka saya ulang kaji daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebab bahagian ulang kaji inilah yang sangat penting, yang itulah yang kita nak amalkan dalam pembacaan Al-Quran harian kita. Hari-hari kita baca Al-Quran, hari-hari kita amalkannya.
Kerana kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berbeza di antara orang yang membaca Al-Quran dengan mengamalkan adab-adab membaca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran juga tetapi dia tidak mengamalkan adab-adab membaca Al-Quran. Itu yang pertama, ada perbezaan. Itu sebabnya kita belajar kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran untuk amalkan adab-adab membaca Al-Quran hari-hari. Hari-hari kita baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menjadi kewajipanlah ke atas diri kita untuk membaca Al-Quran tu hari-hari. Jadi setiap kali kita membuka Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka janganlah lupa untuk mengamalkannya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di samping kita membaca Al-Quran hari-hari, kita perlu tahu bahawa ada di antara adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebagaimana kita tahu, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran tu sampai nangis-nangis. Kita tanya dulu diri kita, kita cek, pernah tak kita membaca Al-Quran tu sambil menangis? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tak boleh menangis, kamu kena buat-buat seperti menangis. Pura-pura dahulu seperti menangis, ya. Bukan pura-pura depan orang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nangis tu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan kita tunjuk depan orang nangis ni saya tengah amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam tu. Hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ya. Bukanlah bererti bila mana kita talaqi, kita baca Al-Quran dengan ustaz kan, sampai nangis-nangis depan ustaz kita baca Al-Quran, bukan begitu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perasaan yang ada dalam diri kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita nak fahami, kita nak dalami, kita nak rasai dalam jiwa kita sehingga dia membuatkan kita menangis, ya. Nanti insya-Allah kita akan belajar dalam ulang kaji. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana kita dah belajar bahawa ada 15 tempat di dalam Al-Quran ayatus sajadah. Jangan kita buat tak tahu saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Hilanglah pahala adabnya, hilanglah pahala sunnahnya, ya. Kadang-kadang kita rasa macam kekok, kita rasa macam malu, nanti orang tengok, apa dia buat ni? Tak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena hidupkan itu amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pahalanya, ada sunnahnya, ada adabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, janganlah kita pandang remeh tentang perkara-perkara tersebut dan macam-macam lagi yang insya-Allah bila kita ulang kaji, ya, kita membaca Al-Quran berwudu, menutup aurat, berwangi-wangian, menghadap ke arah kiblat. Nanti kita akan kupas sedikit dengan sedikit gambaran macam mana kita nak baca Al-Quran hari-hari dalam keadaan kita mengamalkan adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Jadi sebelum kita ulang kaji, kita akan menghabiskanlah, ya, saya kira-kira ada 2 muka surat sahaja, iaitu ada 3 permasalahan ataupun 3 fasal. Yang pertama, menyentuh mushaf dalam keadaan bertayammum. Kemudian kanak-kanak mumayyiz, ya, kanak-kanak apa hukum mereka memegang mushaf. Dan yang terakhir adalah penjualan dan pembelian mushaf. Adakah dibenarkan, ya? Kadang-kadang kita kata tak boleh jual beli dan sebagainya. Kita cuba tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Nawawi dalam fasal menyentuh mushaf dalam keadaan bertayammum, sesiapa yang tidak menemui air lalu bertayammum dalam keadaan dia harus melakukannya ketika itu, dia boleh menyentuh mushaf sama ada tayammum tersebut diniatkan untuk solat atau ibadah lain yang mengharuskannya tayammum. Bagi orang yang tidak menemui air atau debu tanah pula, dia boleh solat berdasarkan keadaannya itu, namun dia tidak boleh menyentuh mushaf kerana dia sedang berhadas. Kami mengharuskannya solat kerana darurat.
Yang ini kita dah bicarakan pada minggu yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, iaitu apabila seseorang itu tidak mendapati air ataupun dia tidak boleh menggunakan air, lalu dia bertayamum. Sama ada tayamum itu dia lakukan untuk dirikan salat, sama ada dia bertayamum untuk dia melakukan tawaf, maka tayamum yang sama itu boleh digunakan juga untuk membaca Al-Quran, untuk menyentuh Al-Quran. Adapun apabila kedua-duanya tak ada, kedua-duanya tu tak ada, iaitu air tak ada, debu tanah pun tak ada, pada waktu itu dia tetap kena dirikan solat, yang hari ini kita kenali sebagai solat menghormati waktu. Dia kena dirikan solat juga, tetapi dalam keadaan dia berhadas, dia tidak boleh menyentuh mushaf. Kalau orang tanya tadi dia tayamum untuk dia solat, dia tayamum untuk dia tawaf, kemudian boleh pula dia pegang mushaf. Kenapa sekarang dia boleh solat tapi dia tak boleh pegang mushaf? Kerana solat itu yang dilakukan adalah solat menghormati waktu, sedangkan diri dia masih lagi dalam keadaan hadas. Berbeza macam tadi itu dia tak ada air, lalu dia bertayamum. Baik, jika dia membawa mushaf dan dia tidak menemui orang yang boleh memegangnya sebentar bagi pihaknya serta tidak mampu berwuduk, maka harus baginya menanggung mushaf kerana darurat. Ya. Al-Qadhi Abu Tayyib berkata, dia tidak perlu bertayamum, namun pandangan beliau perlu diteliti. Sepatutnya dia hendaklah bertayamum apabila dia bimbang mushaf itu terbakar, tenggelam, terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir, maka dia mesti membawanya kerana darurat walaupun sedang berhadas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada situasi-situasi di mana seseorang itu dalam keadaan hadas tapi dia boleh menyentuh Al-Quran, iaitu dalam keadaan darurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Contoh-contohlah bila mana kita sedang mungkin mandi di air terjun ke, tiba-tiba ada mushaf yang lalu di air tersebut nak tenggelam, maka kita tak boleh biarkan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita tak boleh biarkan, sebab kita selalu kena ingat bila Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membicarakan bab yang ke-9 ini tentang kemuliaan Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran, kita kena hargai apa yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam pengumpulan Al-Quran. Bayangkan waktu itu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya mushaf, dan disimpan oleh siapa? Oleh pemimpin ketika itu khalifah. Kerana dia bukan perkara biasa, hanya disimpan oleh khalifah sahaja ketika itu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diteruskan pada zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Maka apabila sampai kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, maka ketika itulah berlakunya penyalinan Al-Quran. Ketika mana Al-Quran disalin itu pun juga dipegang oleh para sahabat yang menjadi duta, yang menjadi guru kepada bacaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, waktu tu mushaf tak banyak, mereka betul-betul jaga, mereka betul-betul memuliakannya. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila Al-Quran dah terlampau banyak, kan, bukan di masjid saja, di rumah pun banyak, lalu kita pun sepah-sepahkan. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena hargainya, kita kena muliakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau kamu mahu tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Al-Quran di sisi kamu. Kalau kamu biar-biarkan dia, kamu terabur-teraburkan dia, kamu sepah-sepahkan dia, macam itulah kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyayanginya, kita menghormatinya, kita memuliakannya,
Ya, kita menyanjungnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, antara Ikrimah bin Abi Jahal, ya, bila dia pegang mushaf lalu dia kata apa, kitab rabbi, kitab rabbi, kitab Allah, kitab Tuhanku, ni kitab Tuhanku, dia muliakan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam itulah kita apabila berlakunya dalam keadaan darurat, ya, Al-Quran tu terjatuh, ya, ataupun terbakar, ataupun boleh, kalau ikutkan dalam kitab ini mungkin pada zaman-zaman dahulu, iaitu bila mana Al-Quran jatuh ke tangan orang-orang kafir, maka mereka akan koyak-koyakkan, mereka akan hina-hina Al-Quran, mereka akan pijak-pijak Al-Quran, maka kita selamatkan waktu itu. Sedangkan kita tak ada wudu, kita dalam keadaan berhadas, maka dalam keadaan darurat sebegitu, maka harus, ya, maka kita mesti pada waktu itu menyelamatkan Al-Quran. Tak boleh biar Al-Quran jatuh, biarlah kat situ, nantilah tunggu cleaner lah, tunggu orang lain lah, nanti kalau ada orang nampak biarkan. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Pada waktu darurat, ya, dikatakan waktu tu maksudnya tak ada air. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nampaklah Al-Quran contohnya bersepah, kita masih boleh berwuduk lagi, kemudian kita kemas, itu lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat ditekankan kepada kita untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Baik. Kanak-kanak mumayyiz memegang mushaf. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adakah wajib bagi seorang guru dan penjaga menyuruh kanak-kanak yang mumayyiz bersuci untuk menanggung mushaf dan papan yang digunakan untuk dia membaca Al-Quran, ya? Kalau ada yang mungkin belum tahu tentang papan, ya, kenapa pula mereka gunakan papan, ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di sesetengah negara di mana mereka mengamalkan kaedah hafazan tu menulis dulu, ya, menulis dulu. Bila mana mereka dah tulis, mereka dah salin balik, mereka tirulah, mereka copy daripada mushaf betul, mereka salin, mereka tulis, kemudian mereka akan menghafal daripada papan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ini, hukum papan itu sama macam mushaf juga. Ya. Jadi mesti berada dalam keadaan berwuduk. Tetapi bila bicara tentang kanak-kanak yang masih kecil, ya, tapi dah mumayyiz, ya, mumayyiz boleh jadi umur dia darjah 2, darjah 3, dia dah tahu mana yang bersih, mana yang kotor, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, kan. Yang zahir lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi ada dua pandangan yang masyhur di sisi ulama mazhab kami, iaitu yang lebih tepat di sisi mereka ialah tidak wajib kerana membebankan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, yang kita didik, yang kita ajar kepada anak-anak kita walaupun masih kecil, ya, bila nak baca Al-Quran kena wuduk dulu, jadikan kelaziman. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dalam adab, dalam mengajar, walaupun mereka membaca Iqra saja, ya, walaupun Iqra, yelah budak tu baru 5 tahun, 6 tahun, kan, ataupun 7 tahun, baru Iqra, tapi kita latih dia, biasakan dia bahawa nak ngaji angkat wuduk, nak ngaji ambil wuduk, biasakan dahulu, supaya bila mana mereka pindah saja Al-Quran, mereka terus akan mengamalkannya. Berbanding, walaupun kita kata ustaz, Iqra bukan Quran, betul tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, ya. Walaupun Iqra 6 tu adalah ayat-ayat daripada Al-Quran juga untuk latihan-latihan mereka, tapi secara umumnya dia bukan Quran, ya. Kerana pada Iqra 1, 2, 3, 4 tu lebih kepada mempraktikkan cara-cara sebutan. Ada kalimah-kalimah daripada Al-Quran cuma sedikit, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih mereka, biasakan mereka. Yang kita khawatir adalah bila mereka baca Iqra, contohnya setahun 2 tahun,
tak pernah wuduk. Ya, sebab kata apa? Tak payah wuduk ustaz. Ya, ini bukan Quran. Setahun 2 tahun dia memang datang kelas mengaji, tak pernah wuduk. Tiba-tiba kita nak mengharap, kita berharap bila dia membuka Quran dia terus dia dah automatik boleh berwuduk. Itu payah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka yang pertama, kita biasa-biasakan mereka untuk berwuduk setiap kali membaca Al-Quran, sekalipun mereka membaca Iqra. Biasakan, beradab begitu. Kemudian bila mana mereka dah masuk Al-Quran dan mereka masih lagi memayyiz, ketika itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lebih tepat tidak wajib mereka itu berwuduk, tetapi yang afdal adalah mereka bersuci, mereka berwuduk walaupun mereka masih kanak-kanak, mereka masih kecil lagi. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kira-kira ini adalah fasal yang terakhir ataupun topik yang terakhir, penjualan dan pembelian mushaf. Kata Al-Imam An-Nawawi, jual beli mushaf adalah sah dan tidak makruh membelinya. Maksudnya jual beli Al-Quran itu harus, tidak ada masalah. Okay. Cuma yang kita perlu faham apa dia, berkenaan hukum makruh menjualnya, terdapat dua pandangan dalam kalangan ulama mazhab kita, iaitu yang lebih tepat dan merupakan tulisan Al-Imam Syafi'i ialah makruh. Antara ulama yang berpandangan tidak makruh menjual dan membeli mushaf ialah Al-Hasanul Basri, Ikrimah dan Al-Hakam bin Utaibah, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Sekumpulan ulama memakruhkan penjualan dan pembelian mushaf, dan ia dinukilkan oleh Ibnul Munzir daripada Alqamah, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Syuraih, Masruq dan Abdullah bin Yazid. Suatu pandangan telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Abu Musa Al-Ash'ari yang melarang keras penjualan Al-Quran. Kita habiskan. Sekumpulan ulama lain pula memberi keringanan terhadap pembelian Al-Quran, namun memakruhkan penjualannya. Hal ini dinukilkan oleh Ibnul Munzir daripada Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih radhiyallahu anhum, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita boleh simpulkan sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama, bila mana kita katakan jual beli mushaf, bukanlah jual beli ayat Al-Quran itu, kita menggadaikan ayat-ayat Al-Quran tak, ataupun kita nak meraih keuntungan daripada kita tulis, kita jual, kita tulis, kita jual. Dengan kemahiran kita tulis, kita boleh dapat duit. Tulis, siapa nak beli, jual. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tetapi yang diharuskan oleh para ulama adalah apabila kita membeli Al-Quran itu, dia ada kulitnya kan. Kulit kan kita biasa tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau buku yang kulitnya keras dengan kulit yang nipis tu lain harganya. Itu yang pertama. Kemudian daripada sudut kertasnya, kualitinya berbeza-beza, ada yang nipis, ada yang tebal juga. Kemudian daripada sudut penulisannya, ada yang hitam putih, ada yang berwarna-warni. Jadi semua tu kos. Bukan kos penjualan, kita menjual Al-Quran, tetapi adalah kos daripada sudut upah menulisnya, percetakannya. Kemudian hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tahu tempat cetakan tu contohnya di Madinah Al-Munawwarah, kemudian dijual di negara kita. Contohlah kan, kalau kita pergi ke kilang percetakan Al-Quran di sana tu mungkin 30 rial. Tiba-tiba ada orang jual kat sini RM50. Kita mahal ni ambil keuntungan. Contoh kan. Dah tentulah berbeza tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Siapa pula yang nak bawa daripada kilang percetakan Al-Quran Madinah tu bawa kat sini free ke? Dah tentulah berbayar, ada kos postnya, ada kos cetakannya, ada kos kulitnya, ada kos dakwatnya, ada kos kertasnya. Jadi yang dimaksudkan dengan jual beli bukanlah jual beli Al-Quran, tetapi upah ataupun kos yang perlu ada untuk menghasilkan satu mushaf tu.
Jadi itulah yang dibayar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Jadi sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada awal perenggan itu jual beli mushaf adalah sah dan tidak makruh membelinya berdasarkan kepada kos-kos yang diperlukan untuk mencetak dan menyiapkan satu mushaf tu ada kosnya, bukan percuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi demikianlah penghujung kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dapat kita pelajari pada malam ni. Masya-Allah, satu karangan yang luar biasa ya. Sekalipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wafat ya, meninggal dunia pada tahun 676 Hijri, tetapi kitabnya masih lagi dibaca pada hari ini ya. Kira-kira berapa tahun ya? Kira-kira 700 tahun lebih tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Walaupun dia dah meninggal dunia lebih daripada 700 tahun, tetapi kitabnya masih dibaca, namanya masih disebut-sebut. Bahkan apabila kita menyebut namanya, kita akan sebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada doa ke atasnya, semoga Allah merahmatinya. Kerana apa? Kerana keikhlasannya dalam meluangkan masa untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kitab hadis 40 yang kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang juga dikarang oleh beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi kepada ulang kaji ya, suka saya sebutkan beberapa adab ya. Adab ni yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tekankan bermula daripada adab di antara murid dengan guru dan adab guru itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat situ juga kita boleh dapati tentang kepentingan berguru. Sangat-sangat penting berguru ketika mana membaca Al-Quran, ketika mana mempelajari Al-Quran. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini sangat-sangat banyak ya, di Facebook, di YouTube, di mana-mana saja ada kelas-kelas pengajian Al-Quran secara online ya. Terutamanya Facebook yang guru saja baca ya, guru saja bacalah ya, iaitu guru memperdengarkan bacaan Al-Quran, ustaz ataupun ustazah memperdengarkan bacaan Al-Quran, kemudian ustaz kata ikut, kita pun ikut. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi saja apabila kita ikut tak sama pun macam mana yang disebutkan oleh guru kita, dan kita rasa, kita dengar macam sama. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, belum cukup lagi untuk kita katakan bacaan kita betul, melainkan guru yang mengajar tu dengar bacaan kita dan dia kena verify ya, dia kena pastikan, dia kena sahkan bahawa bacaan kita tu betul ya. Jadi sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila bicara tentang Al-Quran, tolonglah berguru, tolonglah mengaji Al-Quran dengan guru. Insya-Allah bacaan kita akan lebih baik dan lebih baik insya-Allah ya. Kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada beberapa cara bacaan ya. Ada dengungnya, ada panjang pendeknya, yang boleh jadi saja kita tak perasan, kita sendiri baca kita tak perasan. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sepanjang pengalaman saya lah mengajar kelas mengaji, kira-kira ada dalam 15 tahun, ada saja kadang-kadang murid-murid yang dia rajin lah, dia bercerita dengan ustaz-ustazah kan. Ustaz kan, dia cakap macam mana, ustaz saya dah lancarkan banyak kali, lebih 10 kali ustaz saya dah lancarkan sebelum baca dengan ustaz. Saya dah baca lancar dah ustaz, tapi saya tak tahu bila baca dengan ustaz salah juga. Dia ada dua keberangkalian lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sama ada dia memang dah lancar, tapi bila dibaca dengan ustaz ataupun ustazah dia rasa gugup,
dia rasa berdebar, daripada tak salah boleh jadi salah. Itu kebarangkalian pertama. Ataupun yang kedua, memang dia ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 10 kali memang dia ulang tu salah. Dia memang baca salah. Jadi walaupun diulang banyak kali pun dia tak perasan salah dia. Bila dia baca dengan ustaz akan ditegur juga. Kata salah. Jadi memang salah lah sebenarnya. Jadi untuk tahu mana yang betul, mana yang salah, mesti ada guru, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak masjid yang menyediakan kelas-kelas mengaji Al-Quran, ya. Boleh kata mana-mana saja, tinggal lagi kita bawa diri kita untuk belajar, ya. Tinggal lagi kita bawa diri kita saja untuk belajar Al-Quran tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seboleh-boleh mungkin kalau kita tengok di dalam kitab Al-Imam Nawawi, dia memulakan di antara hadis yang dimulakan adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dia tak sama antara baca dengan belajar. Tak sama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bila dikatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena berazam. Sempena ma'al hijrah, sempena tahun yang baru, sempena norma baru, kan? Kita rasa malulah ustaz. Tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab sekarang ni orang semua baru nak start balik. Kelas pun baru nak start balik. Jadi kalau kita tiba-tiba tak pernah datang kelas, kita pun datang kelas, tak ada masalah. Tak ada masalah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sentiasa tempatkan diri kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu sampai mati, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya bila Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di majlis-majlis ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala nak muliakan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala nak muliakan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum itu di mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka baca Al-Quran dan mereka belajar Al-Quran, melainkan nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala nak bagi ketenangan kepada kita. Ketenangan tu mahal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi Allah nak bagi pada siapa? Yang belajar Al-Quran, yang baca Al-Quran, Allah nak bagi pada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah meliputi mereka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi kasih sayang Allah. Jadi bila kita berada dalam majlis ilmu macam ni, Allah sayang kita, ya. Allah sayang kita. Kita boleh bayangkan tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita sayangkan anak kita, macam mana? Dia minta sikit, dia menangis sikit, dia merayu sikit, kita bagi. Itu yang kita bagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada tahapnya, sekadar yang kita mampu je. Sekadar yang kita mampu. Kita tunaikan juga permintaan dia, tapi setakat yang kita mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila nak tunaikan hajat-hajat hamba yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, tidak ada hadnya. Tidak ada hadnya. Allah Subhanahu wa taala boleh bagi apa-apa. Tapi dengan syarat kita menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, ya. Allah sayang pada kita. Jadi caranya tempatkan diri kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Malaikat datang berhimpun, berdoa untuk keampunan untuk kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bahkan yang paling istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala sebut-sebutkan nama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut-sebutkan nama kita di sisi para malaikatnya. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekalipun kita tak mulia di sisi siapa-siapa, sekalipun kita ni bukan orang yang ada kedudukan di sisi manusia, tu tak apa.
tu tak apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, asalkan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan nama kita disebut di hadapan para malaikat hingga para malaikat mengenali nama-nama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan buat ulang kaji tentang adab-adab yang perlu kita amalkan ketika mana kita membaca Al-Quran tu hari-hari. Jadi adab membaca Al-Quran juga kita akan amalkan hari-hari. Bila selesai kita ulang kaji, insya-Allah kita akan berpindah kepada kitab hadis 40, insya-Allah. Wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir dan terima kasih pada semua yang memberi sumbangan kepada kitab ni juga. Ya, kitab ni juga disumbangkan ya. Juga wa jazakumullahu khairan katsira kepada penyumbang kepada kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Akhirnya berjaya kita khatamkan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kali kita membaca Al-Quran dan setiap kali kita mengamalkan adab yang baru kita belajar daripada kitab ini ataupun yang kita dulu ingat, sekarang kita nak amalkan semula, mudah-mudahan setiap pahala itu akan sampai kepada mereka yang memberi sumbangan, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih pada semua yang menonton. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.